Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys kepada peminat-peminat sukan badminton di luar sana, daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand dan serata dunia lah. Alright, so lama kita tidak bersua ya. Dalam video saya kali ini saya ingin berbincang mengenai kasut, kasut badminton. Alright. So jadi saya ada dua pasang kasut yang telah saya cuba, okey, yang telah saya gunakan sepanjang bermain badminton bersama dengan kawan-kawan lah. Dua jenis kasut model daripada Yonex K. So dalam video ni saya akan bincangkan lah, saya akan kupaskan lah apa kelebihan, apa kekurangan untuk dua model kasut daripada jenama Yonex ni. Apa yang saya suka dan apa yang tak saya suka lah berkaitan dengan kasut ni, saya akan share kepada you guys yang dekat luar sana. Okay, mungkin you guys ada gunakan kasut jenama lain, tapi untuk saya lebih selesa dengan kasut model Yonex ni. Jadi tanpa membuang masa, sedikit review berkaitan dengan model kasut ni. Alright, so stay tune guys. Okey, jadi guys, inilah dua pasang kasut yang saya akan kupaskan pada video kali ini, iaitu kasut jenis 65Z2. Yang ini kasut yang pernah dipakai oleh Kento Momota. Okey, 65Z2. Yang ini jenis white lah. Dan satu pasang kasut lagi adalah Aeros Z, ya. Aeros Z. Berwarna hijau yang terang benderang ni lah. Okey. So saya akan kupaskanlah satu persatu berkaitan tentang kasut kedua-dua model ini. Okey, yang pertamanya kita akan bincangkan berkaitan dengan kasut 65Z ni dahululah. Okay, so guys, ini adalah kasut yang dipakai oleh Kento Momota, jenis high end. Alright, jenis high end, yang mana ini adalah kasut berjenis white, kaki lebar, berjenis kaki lebar, yang mana yang mempunyai kaki yang lebar sesuai dengan kasut jenis inilah. Alright. Kebanyakan player-player Malaysia ramai pakai kasut ni. Okey. So kasut ni bersaiz 44 UK bersama dengan 28 cm. Kalau ikutkan saiz kaki saya 43, ataupun 27.5 cm sahaja, tapi saya upgrade 1 cm. Because why? Sebab apa? Sebab untuk keselesaan kaki saya. Sebab kadang-kadang kalau kita ambil actual size yang betul-betul fit dengan kaki kita, bila kita pakai stokin, so dia akan rasa sempit lah. So apabila you guys tengah main dalam court, pergerakan kita tu dia akan lebih cengkam nanti semasa kita bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang dalam court. Jadi kepada pemain-pemain yang di luar sana, pemain-pemain sosial yang berhajat nak beli kasut high end yang kaki lebar, bolehlah beli kasut 65Z2 ni. Tapi saya tahu yang sekarang ada dekat pasaran yang Z3 kan, yang Watt Tiger punya kan. Tapi saya ada model yang jenis inilah, version 2 lah. Okey, tapak dia adalah jenis rubber, non marking. Ni hexagon. Kalau yang baru punya dia ada macam bilah sabit 3 tu, kipas 3 tu kan. Tapi ini yang lama punya dia jenis hexagon. Alright, you guys boleh tengok. Dan dia ada lubang angin dekat bawah ni, yang mana memberikan pengudaraan untuk tapak kaki kita di bawah lah. Dan dia bersama dengan Power Cushion Plus. Okey, Power Cushion Plus ni lah yang membantu untuk menjaga tumit kaki korang. Apabila korang buat lompatan semasa untuk smash ke,
kan. So jadi bila masa mendarat, kaki tumit tu kira boleh selamatkanlah daripada cedera ke, berlaku apa-apa terseliuh ke, didatangkan dengan Power Cushion Plus. Sangat penting Power Cushion Plus ni. Tapi kalau kasut yang bawah daripada high end, yang middle range, kebiasaannya dia tak ada Power Cushion Plus ni. Dia hanya bagi Power Cushion saja. Power Cushion saja. Dia tak ada Power Cushion Plus. Alright. So jadi saya akan berikan kelebihan untuk kasut ni. Okey, kasut ni kelebihan dia adalah yang pertama, dia jenis wide selesa. Jenis lebar shape dia. Dia ada toe assist shape. Yang mana kaki lebar sangat selesa lah. Dia sangat selesa. Comfort, boleh dikatakan comfort. Bergerak pun smooth pergerakannya. Alright. Dan Power Cushion Plus ni sangat membantu saya semasa bergerak di dalam gelanggang. Dan kaki saya pun tak rasa macam cepat panas lah. Pakai ni sebab ada ruang udara bawah ni. Alright. Dan dia comfort. Okay. Insole dia, ni you guys boleh tengok. Ni insole dia. Ni insole jenis 65Z2. Dia ada lubang angin apa semua bawah-bawah ni. Okay. So dia membantu you guys lah untuk dapatkan pengudaraan apa semua dalam kasut. Dan dia sangat tebal dan lembut. Tebal dan lembut dia punya bahan dia. Nice lah. Bila masukkan kan, letak je korang dalam ni, sarung, dengan korang punya stokin yang tebal, memang selesa. So 65Z ni memang selesa. Ramai pemain-pemain Malaysia juga pakai. Pemain negara kita pakai lah. Atau pemain-pemain lain jugalah, dan negara lain pakai kasut model jenis ni. Masih lagi pakai sampai sekarang kalau you guys tengok badminton apa semua. Alright. Ini sangat popular dulu lah. Kento Momota pernah pakai kan. Sekarang Kento Momota dia dah upgrade. Dia dah pakai untuk model White Tiger. Itu lagi, saya dengar pun lagi sedap lah. Alright, itu kelebihan lah. Antara kelebihan lah yang pernah saya pakai kasut 65Z ni. Kelebihan dia. Okey, kekurangan untuk kasut ni pula. Okey, satu. Kekurangan untuk kasut ni, bila saya bermain dalam gelanggang, dia rasa macam kaki saya ni macam bergerak dia tak berapa cepat, tak berapa pantas. Mungkin kerana berat kasut ni, kerana kasut ni berat, jadi dia macam dalam gelanggang tu saya nak ambil bola shuttle macam orang bagi drop, asyik-asyik tak dapat. Dia tak cepat lah. Dia tak lincah. Membuatkan kaki kita ni tak lincah dalam gelanggang. Ni kelemahan untuk kasut jenis ni. Jadi pergerakan saya pun macam lambat nak bergerak dalam gelanggang untuk kasut jenis macam ni. Mungkin sesuai bagi pemain-pemain single. Tapi kalau untuk double memang berat. Nak bergerak ke depan, orang bagi drop shot, habis. Saya memang tak dapat nak ambil. Tak dapat nak sambut. Itu saja saya rasa lah untuk kelemahan bagi kasut ni. Dia jenis berat dan mungkin kerana shape hexagon dia ni, membantutkan pergerakan saya. Jadi pergerakan saya pun rasa macam lambat. Dah lah saya ni jenis main lambat. Pakai kasut ni lagilah lambat. So saya tak adalah selincah mana yang korang fikirkan lah. Bukanlah profesional pun kan. Tapi nak rasa jugalah ala-ala profesional pakai kasut jenis macam ni. Tapi kalau daripada segi comfort memang okey. Itu saja kelemahan yang saya dapat rasa daripada kasut 65Z2 White ni. Okey. So saya rasa itu saja mungkin membantu untuk pengetahuan korang semua yang berminat nak mencari kasut jenis macam ni. Itu bagi pendapat saya, itu opinion saya lah. Kalau opinion pengguna-pengguna yang dah menggunakan kasut ni, kalau nak komen boleh komen, bagi pendapat korang pula. Tapi ini pendapat daripada saya. Alright. Okay. So kalau untuk pengetahuan you guys, kasut ini menjadi pilihan kedua saya dalam gelanggang. Sebab saya pula jenis yang suka bermain cepat.
okey, dan juga lincah dalam gelanggang sebab saya punya pergerakan lambat, okey, sebab saya perlukan kasut yang ringan lah, yang lebih boleh bagikan saya punya pergerakan tu lebih cepat lah. Okey, so kita habis untuk kupasan bagi kasut ni. Kalau apa-apa soalan lagi nak tanya, boleh komen dekat bawah berkaitan dengan model 65Z2 ni. Okey, kalau untuk pengetahuan you guys, bagi harga pasaran dekat luar untuk jenis model ni, retail dalam 600 lebih tak silap saya. Kalau baru harga 450 lebih. Alright. Kalau untuk yang terpakai, kasut ni mungkin dah di bawah RM300. Kalau you guys dapat harga di bawah RM300 tu rezeki lah. Boleh cari. Mungkin ada yang nak jual dekat luar sana. Okay. Right. Itu saja. So kita pergi ke kasut untuk model Aeros Z. Okay. Inilah dia kasut kegemaran saya setakat ini. Aeros Z. Tapi walaupun kegemaran, dia ada kelemahan juga untuk kasut ni. Okay, so saya akan kupaskan. Baik, sebelum tu saya akan bagi tahulah. Alright. Ini adalah Aeros Z model terbaru untuk keluarga Aeros. Okay, dia ada Aeros yang version lain. Dia ada version Aeros 2 dan Aeros 3. Okey, tak silap saya lah. Kalau salah, tolong betulkan lah dalam komen. Dan yang paling latest ni Aeros Z. Aeros Z. Aeros Z ni ada bermacam color. Dia ada warna hijau ni, hijau fluorescent ni. Dan dia ada yang warna biru. Dan version 75 tahun Yonex, warna kelabu tak silap saya. Dan satu lagi, warna hitam. Warna hitam. Dia ada keluarkan juga warna hitam. Okey. So kalau saya beli awal kasut ni, kalau saya tahu ada warna hitam, saya beli warna hitam sebab yelah, pakai warna hijau ni nampak macam cepat kotor kan. Saya sebenarnya suka warna hitam. Nampak tapak bawah pun dah kotor dah kan. Kalau warna hitam tak nampak sangat kan. Okey. Kasut Aeros Z ni di antara kasut yang paling ringan dalam keluarga Yonex. Paling ringan memang ringan, dalam 275 gram tak silap saya macam tu. Kalau ditimbang apa semua. Dan didatangkan dengan power cushion dan bersama power cushion plus. Aeros Z ni jenis hexagon juga untuk dia punya outsole. Outsole dia hexagon. Ini adalah di antara model dan ciri-ciri Aeros Z lah. Tapi Aeros Z ni ada beberapa kelemahan. Kelemahan, dan saya akan bincangkan kelemahan dahulu. Okey, apa kelemahan Aeros Z ni? Alright. Satu, Aeros Z ni dia bukan didatangkan jenis kaki lebar wide. Dia adalah narrow. Jadi sayanglah kepada pemain-pemain sosial dekat luar sana yang nak cuba kasut ni. Kalau kaki lebar, memang korang tak dapatlah nak sarung kasut ni nak guna. Kalau pakai juga mungkin akan ketat bahagian dekat sini, tepi kaki kanan ni kan, di tepi-tepi dia tu mungkin akan rasa ketat dekat sini. Dia boleh buat korang punya kaki tak selesa lah, ataupun cepat merah apa semualah. Takut terseliu. Sebab tu saya pun ambil juga kasut ni saiz 44. Saya upgrade 1 cm ke atas, ataupun 1 saiz atas, sebab saya pakai stokin tebal. Untuk bagi comfort bagi saya punya kaki lah, tapak kaki lah. Alright. Tu kelemahan pertama. Okey, kelemahan kedua dia yang saya perhatikan. Okey, ini adalah insole untuk Aeros Z. Nampak tak insole dia? Insole dia nipis guys. So bila nipis, waktu saya pakai kasut ni awal-awal dahulu beli Aeros Z ni, saya rasa macam kaki saya, wow, nipis ni macam tak selesa. Sebab tapak dia dah nipis dalam ni. Kita boleh tengok tapak dia dah nipis, bawah dah nipis. So bila kalau kita main dalam gelanggang dengan insole yang tipis ni, macam kaki cepat rasa sakit. Memang gerak laju kiri kanan depan belakang kan, kawal satu gelanggang, tapi insole macam tipis, macam tak berapa selesa untuk saya pakai lah. Ni pendapat saya lah kan. Tipis banding dengan 65Z2.
Tengok 65Z2 tebal. Sebab tu dia dalam keluarga comfort, tapi bukan untuk macam pergerakan yang pantas lah. Ini beza dia. Jadi apa saya buat, bila saya beli kasut ni, bila saya rasa tak selesa dalam pemakaian macam sebulan lebih lah kan. Sebulan lebih lah saya pakai. Mungkin dalam sebulan tu 4 kali 3 kali saya turun gelanggang main badminton dengan kawan-kawan. Saya rasa macam tak puas hati kan, kaki rasa sakit. Jadi apa saya buat, saya beli insole baru daripada Yonex juga, jenis Power Cushion Plus. Ni dia, Power Cushion Plus insole. Ini saya dah potong siap-siap lah, ikut dia punya shape dia kan. Ni saya dah potong siap-siap lah, ikut shape dia. Kalau tak dulu dia tegak je ni. Dia kotak, dia petak. Ni petak lah. Tapi saya dah potong. So apabila saya upgrade pakai Power Cushion Plus ni, barulah saya rasa macam kaki saya okey, lembut, comfort, tak ada masalah. Tapi cuma itulah, Power Cushion Plus ni dia macam keras sikit. So dia keras sikit, tapi okey lah, dia macam ada bounce lah. Ada lantunan sikit dalam kaki lah, dia macam protect jugalah, tebal sikit. So bila masuk saja insole Power Cushion Plus ni, masalah saya terus selesai. Itu dia cara dia kalau erosi ni. Dia punya macam mana nak selesaikan masalah dia. Pasal tidak keselesaan kaki masa sarung, masa tengah main. Jadi you guys yang ada jenis erosi ni, kalau ada masalah sama macam saya, boleh upgrade, beli Power Cushion Plus ni. Kalau tak silap saya, harga saya beli dalam RM70, RM80. Power Cushion Plus ni harga dia tak silap lah. Sebab sekarang pun harga Yonex apa barang-barang semua tak ada yang turun, semua naik. Semuanya naik kan. Itulah dia masalah dia. Kalau barang-barang badminton semuanya naik. So inilah bentuk yang Power Cushion Plus ni. Jadi bila saya masuk, saya tukar daripada insole asal pergi insole Power Cushion Plus, masalah saya selesai. So saya rasa macam selesa. Masih lagi mengekalkan pergerakan pantas dan gelanggang, tak ada apa-apa masalah. Jadi dia punya lantunan untuk kaki saya masa saya jump, lompat ke apa kan, selesa, okey, tak ada masalah, no issue. Selesai terus. Alright. So, kalau korang nak cari Power Cushion Plus ni, boleh cari dekat dalam Shopee ke, kat kedai badminton ke. Tanyalah, datang kedai Tokey, tanya, Tokey ada tak insert Power Cushion Plus. Ini boleh menyelesaikan masalah korang. Sama ada korang beli kasut yang low end ke, middle end ke, high end ke, Power Cushion Plus ni memang sangat membantulah. Ini pendapat saya lah yang dah pakai kan, Power Cushion Plus ni. Tapi untuk korang tak tahulah. Tapi ni cuma cadangan saya lah. So bila saya tukar, masalah saya pun selesai untuk pemakaian erosi. Itu dia. Alright. So untuk harga erosi ni pula, untuk market wise ataupun harga market pasaran dalam 600 lebih juga, 600 plus. Saya beli, tak silap saya dapat harga 459. 459 dalam Shopee. Dalam Shopee 459 apa semualah. Okey, berbaloi. Saya boleh cakap berbaloi. Memang sedap, memang lincah kalau korang pakai kasut erosi ni. Memang tak tukar lain lah. So itu saja untuk konten video kali ini. Ada juga yang beri cadangan kepada saya untuk buat konten-konten lain. Contohnya macam string, contohnya macam pattern string kan. Kenapa buat macam ni, kenapa buat macam tu, kenapa guna string ni, kenapa guna string tu. Jadi itu adalah konten yang untuk seterusnya nanti, InsyaAllah kalau ada masa. Minta maaf ya guys, sebab yalah saya sekarang pun agak busy sedikit. So terima kasih kepada yang telah mensubscribe channel saya, yang telah like, yang telah komen, yang telah view. Saya sangat-sangat hargai, very appreciate untuk penggemar-penggemar badminton yang di luar sana, daripada seluruh negara lah khususnya. So insyaAllah kalau ada kelapangan, saya akan bahaskan pula untuk konten-konten dan topik-topik yang lain lah.
Alright, so itu saja video saya kali ini guys. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukan badminton. Bye bye.